Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. وبيسر ولا تعسر بالتمام بالخير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung surah An-Naba daripada ayat 38 hingga ayat yang ke-40, merupakan perenggan yang ke-6 ataupun tajuk yang terakhir dalam surah An-Naba ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Pada kuliah kita yang lepas, kita sebut berkenaan dengan neraka dan kita sebut juga berkenaan dengan surga. Untuk melalui surga neraka ni, manusia perlu berhimpun di padang mahsyar yang merupakan perkara yang wajib untuk kita lalui. Allah cerita berkenaan dengan padang mahsyar. Mahsyar ni maknanya hari yang Allah Ta'ala himpunkan. Hasyara maknanya Allah Ta'ala himpun. Kira siapa, Melayu ke Cina ke dia, mukmin ke kafir ke munafik, Allah Ta'ala himpun di padang mahsyar. Sebab tu dia panggil padang mahsyar, padang longguk segala manusia. Di hari akhirat tidak ada siapa yang boleh bercakap kecuali izin Allah Ta'ala. Di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh cakap di hari akhirat ni, itu syaitan.
dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 Allah Ta'ala sebut, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu lima asyraktumuni min qabl inna az-zalimina lahum 'adzabun alim. Ayat ni 24 surah Ibrahim ni orang panggil khutbah syaitan. Di saat semua manusia telah ditentukan sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka, maka Allah Azza wa Jalla suruh syaitan yang berceramah di hadapan semua manusia. Perkataan yang syaitan nak sebut ni Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi dalam Quran supaya manusia tahu. Dia kata sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu janji yang benar, janji saya janji bohong. Itu syaitan akan sebut. Jadi kesimpulan saya dapat dari ayat terpanjang, kita nak masuk ayat ni, Allah Ta'ala akan bagi syaitan untuk berceramah dari akhirat. Manusia lain tutup mulut semua sekali. Baik, nombor 38. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada masa Jibril dan malaikat yang lain berdiri bersaf-saf. Ulama tafsir mengatakan ar-ruh. Perkataan ar-ruh dalam ayat ni bermaksud malaikat Jibril. Kenapa dalam banyak-banyak malaikat ni Allah Ta'ala sebut malaikat Jibril? Dan Allah Ta'ala beri penghormatan kepada Jibril itu sendiri. Kerana Allah Ta'ala beri penghormatan pada Jibril. Jibril secara khusus merupakan malaikat yang hebat di kalangan para malaikat yang lain. Sebab tu ruh, Allah Ta'ala sebut perkataan ruh ni 2-3 tempat. Nazala bi ruhil amin. Allah Ta'ala sebut perkataan ruh, iaitu dia turun, wahyu itu turun dengan ruhil amin, itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi di pada mahsyar nanti para malaikat yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala duduk diri tegak. Mereka duduk tunggu apa yang Allah Ta'ala nak kata untuk biarahan. Sama ada malaikat tu mengikuti yang arash kapuk, semua masa-masa duduk tegak, duduk bersaf-saf. Malaikat tu sendiri. Berapa banyak malaikat ni? Lebih banyak daripada bilangan pasir dalam muka dunia ni. Malaikat tu sendiri. Kerana sekali dia masuk di Baitul Ma'mur, sekali dia masuk di tempat khusus untuk dia beribadah pada Allah Ta'ala, lebih kurang dalam 80,000 orang dalam hadis Nabi kita boleh tertuju. Tak keluar tu orang lain pula masuk, malaikat lain masuk. Jadi kita nak sebut beberapa orang malaikat tu tak tepat lah, sebab malaikat tu bukan orang. Kita sebut malaikat saja. Nah, bukan dia jenis orang malaikat ni, dia makhluk yang lain daripada manusia itu sendiri. Malaikat ni dia jenis makhluk yang lain daripada kita. Penciptaan dia pun lain daripada kita. Sebagaimana saya selalu buat contoh bahawa gula tu Tuhan cipta untuk manis, garam tu Tuhan cipta untuk masin. Kita tak sebut gula tu manis, gula ni kita sebut lagi tu, sebab sebut gula tu orang perasan, orang tahu dah manis. Kita sebut asam tu orang tahu dah masam. Kita kata Allah asam ni masam sungguh, orang tak bercakap gitu. Orang panggil cakap tak pandai, tak pandai bercakap. Kita kata masing lah garam ni, nama dah garam, mana ada garam ni. Itu kita dari sudut cakap. Malaikat ni pun begitu, dia jenis yang orang, dia jenis satu makhluk yang Allah Ta'ala buat untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan Jibril itu sendiri adalah malaikat yang Allah Ta'ala jadikan untuk hebatnya dia ni, sehingga dia menyampaikan wahyu, menjadi guru kepada Nabi kita juga. Dia semayang di mari hajar Nabi solat atas Allah Ta'ala. Tempat mana dia ajar ni? Kalau kita pergi di Baitullah tu, di Kaabah tu, di pintu Kaabah, sebelah kanan pintu Kaabah tu dia ada tanda batu di bawah tu warna coklat. Waktu warna coklat tu tempat Jibril sembahyang.
Lepas pada waktu batu coklat tu tempat Nabi semayang. Tu dia mari ajar Nabi semayang di situ. Tu tempat Jibril solat. Dia tepi belah pintu Kaabah sebelah ni, dia panggil Multazam, tempat yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan segala doa. Depan Baitullah tu, depan pintu Kaabah. Di sebelah-belah ni tempat Jibril. Kalau kita tengok di bawah tu ada tanda dia kalau boleh segi ke Mekah. Tanda batu warna coklat, dia warna 4 biji. Dia buat besar-besar gitu, batu tu. Warna pula yang lain semua warna putih, situ warna coklat. Itu tempat Jibril ajar Nabi kita Muhammad SAW melakukan ibadah salat. Baik. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Mereka tidak berani berkata-kata melainkan yang telah diizinkan oleh Allah baginya. Yang telah diizinkan Allah baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Para malaikat tu dia duduk sendiri nak cakap tak berani depan Allah Ta'ala. Kerana dalam ketakutan. Jadi benda yang dalam mari dalam kepala kita ni, malaikat tak ada dosa pun takut. Kalau manusia tak takut, dia tak tahu lah macam mana. Ya? Malaikat tak ada dosa ni. Dia Allah Ta'ala buat dia untuk jadi taat pada Allah ni. Tapi dia pun takut dengan hari itu. Ketakutan malaikat itu sendiri pada hari itu sangat-sangat takut, senyap, masing-masing tak bercakap. Dalam riwayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut bahawa apabila di hari akhirat nanti semua orang tak bercakap, senyap. Allah Ta'ala kata limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Siapa dia raja hari ni? Seorang apa tak berani jawab? Seorang apa tak berani jawab? Siapa dia raja hari ini? Allah Ta'ala sebut lillahil wahidul qahhar. Aku seorang-seorang aku gagah. Al-wahid seorang, gagah. Al-qahhar makna gagah. Orang jenis perang Samseng ni, dia boleh gagah lah kampung dia, lah kawasan dia. Tapi pergi kampung orang lain, dia tak Samseng dah. Kalau dia pergi buat Samseng kampung orang lain, jumpa dengan Samseng kampung tu. Samseng ni dia bukan seorang, dia 4-5 orang puak dia. Kalau dia seorang-seorang, dia pun tak berani juga nak hadap. Allah ni cakap, Allahu lillah, aku Allah, Al-Wahid, aku seorang, Al-Qahhar, aku gagah. Baik. Ya Rabbi. Jadi malaikat pun takut selain daripada tu, daripada manusia, malaikat pun takut. Musyrikin Mekah ni, kenapa dia disebut tentang perkara malaikat begini ni? Sebab ayat ni turun pada dia, kita kena tahu juga. Sebab apa jadi gitu? Kerana puak malaikat ni, puak-puak musyrikin Mekah ni, dia selalu sembah malaikat. Dengan dia kata bahawa malaikat ni anak perempuan Tuhan. Itu dia punya karuk dia tu. Selain daripada sembah malaikat, dia seru malaikat dan minta syafaat dengan malaikat. Jadi Allah Ta'ala nak kata, hari akhirat ni, malaikat yang kamu seru, malaikat yang kamu kata dapat syafaat tu, dia sendiri pun senyap, tak tahu nak kata apa. Dan dia sendiri tu pun takut pada hari tu. Jadi tak ada guna mulut sembah malaikat ni. Musyrikin Mekah ni, dia kata malaikat ni anak perempuan Tuhan, hasil daripada perkahwinan Allah Ta'ala dengan jin. Tu dia punya karuk tu. Tapi dalam masa yang sama, dia pergi bunuh anak perempuan. Dia kata anak perempuan ni tak guna. Dia bunuh anak perempuan. Dalam masa yang sama juga, dia ambil syafaat malaikat sebagai anak perempuan. Jadi kok mana dia nak pergi ni? Jadi memang orang yang buat syirik ni memang pemikiran dia celaru. Dua perkara. Yang pertama orang buat syirik, yang kedua buat bid'ah. Orang buat syirik dengan buat bid'ah ni pemikiran dia celaru. Dia tak nak fokus. Nak fokus macam mana benda yang dia buat tu salah satu daripada benda yang Nabi tidak ajar kepada dia. Kita sendiri pun kalau kita duk syirik pada Allah, ataupun kalau kita buat perkara-perkara yang bid'ah yang tidak ada asalnya daripada agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan tidak beri jalan, kita jadi celaru. Hak mana satu, hak ni kata begini, hak ni kata begini. Sunnah ni dia sama ya.
Sunnah ni dia sama, duduk mana-mana pun begitu sunnah ni. Kalau duduk di sini pun begitu, duduk sana pun, duduk mana-mana kata dunia pun sunnah ni begitu. Lepas semayang kita tak wirid kuat-kuat, kita wirid sorang-sorang. Pergi mana tempat sunnah pun begitu. Tapi kalau kita pergi tempat-tempat hak tak sunnah ni, lepas pada semayang, ada tu imam baca begini. Ada tu imam je ni rajin sikit, lepas solat ni dia la ilaha illallah, dia wirid kuat-kuat. Sampai nak terbit matahari tu dia tahlil dulu. Kita kata macam mana ni, kampung aku tak ada benda begini, kita kata. Macam mana hak ni ada, hak ni baca lagu lain, hak ni baca begini. Tu imam kampung sebelah pula, ya latif ya kafi ya hafiz, baca hak ni pula. Jadi sebab benda tu bid'ah. Benda yang tidak diajar oleh Nabi, sebab tu berlainan. Tapi kalau benda hak Nabi ajar, lepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senyap. Senyap tu bukan tak baca masing-masing. Dan baca mengikut apa yang Nabi baca. Sebab sunnah. Jadi musyrikin Mekah ni asal dia ada kefahaman dia sendiri, yang mana yang pertama sekali dia kata malaikat ni hak dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena seru malaikat. Jadi kita kena ingat 4 benda ni. Musyrikin Mekah dia syirik pada Allah Ta'ala dengan dia seru ruh para nabi, para wali, jin dan malaikat. 4 perkara. Nabi, wali, jin, malaikat. 4 perkara inilah yang menjebakkan musyrikin Mekah tu digelar sebagai musyrikin. Kerana dia syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam 4 perkara. Dia seru para nabi, dia seru wali-wali orang yang keramat di kalangan dia, dia seru jin, termasuklah syaitan tu jin sekali, dan malaikat. Ayat ni disebut malaikat. Jadi malaikat yang kamu seru pun senyap. Tak ada apa pun, dia tak ada jadi wakil pun pada kamu, dia pun senyap juga, dia pun takut juga depan Allah Ta'ala. Wa qala sawaba, serta dia berkata benar. Dan syafaat ni kalau diberikan pun tepat pada orang tertentu sahaja. La yamlikuna illa man adhina lahur rahman, kecuali Allah Ta'ala izin untuk dapat syafaat. Wa qala sawaba, serta dia berkata benar. Dan syafaat ni Tuhan beri pada orang yang tertentu saja. Dan mereka tidak dapat berkata-kata melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebenaran kepada mereka. Apa kebenaran itu? Kebenaran ini mari pada Allah Ta'ala. Jadi semua perkataan yang Allah Ta'ala izin, kalau Allah Ta'ala izin untuk bercakap di hari akhirat, akan bercakap benda yang benar sahaja. Mulut Tuhan tutup. Bila Allah Ta'ala izin untuk bercakap, mulut Tuhan tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta maaf lah Tuhan kata hari itu tu, mulut kamu hak pandai bercakap, hak pandai berkira, hak pandai apa atas muka dunia itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, minta maaf hari itu aku tutup mulut kamu, tak boleh bercakap hari itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, Allah Ta'ala kata wa tukallimuna aydihim, hari itu kaki kamu boleh bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, tangan kamu boleh bercakap, kaki kamu boleh bercakap. Kita kata dalam fikiran kita lah, kita duk fikir nak bercakap lagu mana, tangan, mulut tak ada, kaki pun tak ada, mulut kita duk fikir. Sebab bagi kita bercakap ni dengan mulut. Betul tak? Kita pergi beli CD di kedai tu, kita masuk dalam mesin dia tu, dia duk bercakap ngongeng, duk menyanyi danduk lah apa. Kita kata, kita buat keluar CD tu ambil. Tak ada mulut Nathan ni, dia kata. Dia bercakap lagu mana ni dah. Tu manusia buat baru tu. Manusia buat. Tu pun kita rasa pelik dah. Dulu CD-CD ni tak ada dah zaman lah ni. Dia mau pakai kecil lagi. Orang panggil pendrive tu kecil lagi. Halus lagi daripada tu. Masuk dekat radio kereta tu dia ada halus, dia besar tu je. Pendrive tu masuk situ, dia penyanyi, dia bersuarah, dia berceramah. Kita pun ambil itu, kita kata tak ada mulut, dia boleh bercakap lagu mana? Sebab kita fikir tak ada mulut ni untuk bercakap. Kita fikir begitu. Kita tengok tangan kita pun tak ada mulut, tapi Allah Ta'ala boleh buat.
Sebagaimana kita rasa pelik tadi, benda tu tak ada mulut, begitulah hari akhirat tak payah pelik apa benda tu atas muka dunia lagi Tuhan tunjuk dah. Jadi mulut Tuhan tutup. Kata guru kami, dia kata kalau Allah Subhanahu wa ta'ala buka mulut akhirat pun, dia bercakap lagi tu, dia beri alasan lagi mulut tu, dia akan menafikan lagi. Kalau mulut tu diberi untuk bercakap hari akhirat, dia akan jawab, dia kata tidak ya Allah, dia akan bercakap gitu. Tapi mulut ni banyak cakap datang muka dunia ni, cakap apa, kata ke orang macam-macam lah mulut ni, perbuatan mulut ni. Sebab tu Nabi SAW sebut pada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mana-mana orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berkata benda baik ataupun dia diam. Orang Melayu kata kerana mulut badan binasa. Dah, betul sungguh. Kerana mulut satu perkara ni lah menyebabkan orang kena saman di mahkamah berjuta-juta. Sebab mulut. Kerana mulut ni lah orang boleh buat macam-macam. Satu lagi, kita boleh nampak bahawa tangan kita ni walaupun dia tak ada mulut, tapi kita boleh tekan macam-macam keluar di FB lah, apalah, seolah-olah dia bercakap juga. Nampak ni? Dia tengok tulis keluar di FB. Tu pun Tuhan tunjuk atas muka dunia dah. Tangan boleh bercakap. Tapi minta maaf, tangan, mulut ni, tangan, kaki ni, dia akan duduk menyebelahi pendakwa raya, bukan peguam bela. Boleh faham tu? Dia akan dakwa kita, bukan dia bela di hari akhirat. Paling teruk lagi Tuhan kata, selain daripada kaki, tangan boleh bercakap, kulit kita boleh bercakap. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ayat Quran sebut terang-terang, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Apabila Allah Ta'ala himpun manusia di padang mahsyar, semua Tuhan tutup mulut yang saya sebut tadi, kaki, tangan boleh bercakap. Satu laginya, kulit boleh bercakap. Kulit kita ni tak ada lah kita jaga, tuan-tuan. Tak ada orang tak jaga kulit. Kalau ada gatal sikit, kita pergi klinik. Kalau ada merah, kita pergi ambil ubat. Nah, orang perempuan terutamanya jaga kulit ni, jangan jaga semua, lepas lotion, habis 2-3 botol lotion saja. Lepas tu tak masuk kulit muka lagi, macam-macam dia tak produk Vida, tak Vida, habis nak suruh kulit licin. Kulit ni orang jaga sungguh, memang orang jaga. Duk tengah panas ni, tak larat tengah panas, mari duk tempat teduh ni, sebab jaga kulit. Sepatutnya kita jaga begitu kulit nak banding hak lain. Dia duduk sebelah kita lah hari akhirat. Sepatutnya dia bela kita lah. Bila kaki tangan sebut begini, kulit kata dah, aku duduk melekat sentiasa dengan tuan ini, dah. Kulit tu bela kita. Sebab banyak kita habis duit kerana dia. Duk mandi, duk sabun pun kulit lah. Betul tak? Tak ada orang duk sabun pekat-pekat lain, kulit lah sabun. Shampoo pun kita pakai untuk kulit kepala juga, kulit juga. Tapi kulit ni dia menjadi pendakwa raya juga di hari akhirat. Sampai kita pelik, lima syahidtum alaina, kita tanya, kenapa kamu menjadi saksi bagi pihak Allah untuk mendakwa aku, sedangkan aku ni duk jaga siang malam? Kerana jawapan dia, kerana kita ni tidak ada apa pun milik kita di tubuh kita ni, hatta bulu roma sorak pun ada, semua milik Allah Ta'ala. Jadi bila kita guna hak orang ni, kita kena sedar lah, biar malu muka sikit. Hak orang, kereta kita guna hak orang. Hak orang, walaupun kita bawa macam mana laju pun, tapi hak orang. Rumah kalau hak orang, bukan hak kita, tak boleh, tuan dia ada. Tanah kalau hak orang, bukan hak kita pun, ada tuan juga. Jadi kita kena hidup atas muka bumi ini sebagai hak Tuhan punya, hak mutlak, itu Allah Ta'ala. Termasuklah diri kita sendiri, hak Allah. Bila kita ni hak Allah, jadi kita kena ikut Tuhan kita ni, itu Allah Ta'ala, dalam apa sahaja perkara. Ni kita nak jadi Tuhan pula lah. Manusia ni. Baik. Wa qala sawama,
Maka mereka berkata benar. Semua percakapan di hari akhirat lah percakapan yang benar. Bohong-bohong ni semua atas muka dunia belaka. Boleh bohong dalam mahkamah pun boleh bohong lagi. Kalau orang nak bohong, tapi akhirat tak ada bohong. Ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada yang lain. Contohnya saya sebut tadi, orang yang ambil malaikat sebagai orang tengah di antara dia dengan Allah Ta'ala, iaitu bertawassul dengan malaikat itu sendiri dan minta syafaat dengan malaikat. Nabi kita Muhammad SAW ada juga berdoa, Allahumma ya Rabbi Jibril wa Mikail. Tapi setakat tu, wahai Tuhan Jibril, wahai Tuhan Mikail, tak apa begitu. Tak apa. Ya Rabbi Jibril, tentu Nabi sebut, wahai Tuhan kepada Jibril. Bukan menggunakan Jibril itu, tapi menggunakan Allah Tuhan kepada Jibril. Lain dengan orang yang minta dengan malaikat. Orang minta dengan malaikat ni, wahai Jibril, seru Jibril tu dengan keberkatan kamu, dengan sebabmu ni rapat dengan malaikat, mu tolonglah minta dengan Allah untuk kami. Itu cara bertawassul dengan syirik. Tawassul ni maknanya guna orang tengah ataupun perkara tengah kita dengan Allah Ta'ala. Dibenarkan dalam 3 perkara. Yang pertama, bi asma'il husna, dengan nama-nama Allah. Ya Rahim, wahai Tuhan Maha Pengasih, irhamna, kasihilah kami. Ya Wahhab, wahai Tuhan yang Maha Pemberi, berilah kepada kami begini-begini. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, murahlah rezeki kami. Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Setiap perkataan ya yang kita sebut, ya Latif ke ya apa ke, mesti ada doa. Jangan panggil saja. Jangan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, duk berzikir ya Allah. Duk berzikir ya Allah. Baik zikir la ilaha illallah. Kita duk ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah senyap. Panggil saja, minta apa? Macam saya cerita saya pergi ke Mekah begitulah, dia mau duk berzikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, duk berzikir. Wahai Tuhan yang Maha Pelembut, wahai Tuhan yang lembut, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Buah tasbih ni ada pesan ni. Panjang tasbih. Boleh jadi orang Indon, boleh jadi ya Latif, ya Latif, duk gitu. Arak duk sebelah saya tu tengok. Dia buat gitu. Dia kata buat apa tu? Saya buat gini. Pusing, apa dia kata dah. Apa duk dalam Masjidil Haram duk zikir kuat-kuat gitu. Orang lain nak buat ibadah juga. Tapi dia sebut ya Latif, ya Latif. Dia zikir ya Latif. Wahai Tuhan yang Maha Lembut, wahai Tuhan. Seru saja dah, mana? Minta apa? Walillahil asmahul husna, Allah Ta'ala sebut, pada Allah itu ada nama-nama yang baik. Lepas daripada ayat tu Tuhan kata fad'uhu biha, muserulah namanya untuk minta doa dengan Allah Ta'ala. Untuk minta doa dengan Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak doa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sebut bahawa Allahumma, wahai Tuhan yang mempunyai nama-nama, sammaita bihi nafsak, nama ni yang kamu beri kepada kamu sendiri. Tidak ada pun atas muka dunia ni orang ni dia beri nama untuk dia sendiri, kecuali ayah dia beri nama dulu. Ada orang lahir itu dia pilih nama dia sendiri, tidak ada. Kecuali seorang je tak lahir lagi buh nama dah, Nabi Yahya. Siapa buh nama? Allah buh nama. Kita pun tak lahir lagi, ayah kita ada perancangan dah nak buat nama apa, betul tak? Ayah mak lah ada perancangan dah, beli buku nama, tebal buku nama-nama, macam-macam nama, silap-silap bagi nama pun lain juga. Nama orang hari ni panjang-panjang, pelik-pelik pula tu. Nama ala-ala Korea, nurse nak sebut siapa cabut gigi pelesu. Nama pelik-pelik. Buat nama mudah-mudah saudara untuk kita panggil. Dah panggil dengan nama yang baik kepada anak-anak. Jadi Nabi kata sammaita bihi nafsak, nama ni ya Allah yang kamu beri kepada kamu sendiri, bukan orang lain beri. Aw anzaltahu fi kitabik, Nabi kata, ataupun benda yang ada pada kitab kamu. Aw a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun nama tu nama kamu saja tahu, orang lain tak tahu pun. Nama lain yang mungkin kamu simpan untuk kamu sendiri, orang lain tak tahu, yang tidak adalah kitab. Kami minta juga ya Allah, apa yang nama-nama tersebut. Baru Nabi minta doa begini. Maknanya Nabi seru nama Allah. Tu tawassul yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan amal baik kita. Sebagaimanalah hadis Riyadhus Salihin, tawassul dengan amal baik kita. Macam mana? Ya Allah, aku pernah tolong orang dulu, tolonglah aku hari ni. Boleh faham tak? Ni kisah saya sendiri, duk amal buat tu.
Ya Allah, aku pernah mudah urusan orang, mudahlah urusan aku hari ini. Ya Allah, ya Tuhan aku pernah begini, maka tolonglah aku hari ini. Jadi sungguh. Jadi sungguh. Kalau kita sakit, kata ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhlah penyakit aku. Banyak kerja lagi Tuhan nak buat ni. Itu di antara doa-doa yang mana kita duk minta dengan Allah Ta'ala, merayu dengan Allah Ta'ala. Allah, kita ambil semangat yang saya sebut selalu itulah Nabi Zakaria, dia minta dengan Allah. Jalan untuk dapat anak tak ada, dia tak nampak jalan. Dia tua, bini mandul, nak dapat anak ke mana? Nak dapat anak ke mana? Tapi oleh kerana dia tengok Maryam, hak dia pera ni, Maryam mak Nabi Isa tu, dia tengok Maryam ni orang baik, menyebabkan dia masuk dalam bilik Maryam tu. Dia tengok Maryam, dia tanya makanan ni mari di mana? Qalat huwa min indillah. Qalat huwa min indillah. Maryam kata, ni semua mari pada Allah. Allah beri makan siap dia, makanan mari syurga. Fada'a Zakaria rabbah. Allah Ta'ala sebut Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Lepas tengok ni, dia tak ada anak, dia tengok kawan tu, qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Ya Allah, dia kata, berilah zurriyatan tayyibah, zuriat keturunan yang baik kepada aku. Baru Allah Ta'ala sebutlah surah Maryam tu, qala rabbi inni, dia kata, wahai Tuhan, inni wahanal azmu minni, aku ni tulang habis, lemah habis dah, dia kata. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambut aku habis uban, tua sangat dah. Aku ni tua sangat dah. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, tapi dia ada satu benda, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tua beruban ya Allah, bini aku pun mandu, tapi aku tak putus asa minta dengan kamu. Hasil daripada tak putus asa minta dengan Allah ni lah ya Allah Ta'ala bagi keajaiban. Selain daripada mukjizat dia, ajaib. Kita pun gitu. Kita pun sama lah. Satu benda yang kita tak fikir pun, tapi Tuhan nak bagi, nak lagu mana? Saya contohnya macam tempat kita ni lah. Saya pun tak fikir. Sampai hari ni, kemarin dulu ada orang telefon saya, orang Johor. Dia kata, Ustaz, dia kata, kami nak pakat 2-3 orang ni, pokok kami dia pokok tokeh saja. Kami nak pakat 2-3 orang ni, Ustaz, kata, nak buat apa? Dia kata, Ustaz cari tanah-tanah, dia kata, kita nak beli, Ustaz buat. Oh, terkejut saya, kata tunggu saya nak masuk pelajar dulu. Nak, tu dia. 2-3-4 orang berpakat, dia kata, Ustaz carilah, dia kata, mana-mana kita buat lah, kita wakaf lah, dia kata. Duit ada saja, buat dia tu bukan banyak lah duitnya. Hak saya kenalnya, saya cara dia tu, kalau pergi di Johor, dia duduk di hotel, saya pun tak jumpa cari hotel tu, masuk dalam tandah tu, tak jumpa cari paik. Kok mana paik tandah ni? Rupanya pergi kat bawah tu, itu big gitu. Kita tak tahu, buka tu tong like kata hasut. Maka kita orang Kelantan kata orang darat sungguh. Tak tahu. Tapi nak ceritanya, Allah Akbar, kita turun dengan poket kosong, tapi kita minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak, insya-Allah Tuhan bagi. Yang kedua, saya sebut tadi, minta dengan nama-nama Allah yang pertama. Yang kedua, dengan amal baik kita. Yang ketiga, boleh suruh orang minta, dengan syarat kita minta dulu dengan Allah, dan orang tu sendiri tu hidup lagi, bukan mati. Kalau orang mati nak minta ke mana? Kita pergi minta dengan doktor. Mana sahabat yang pertama, dia doktor tolonglah saya sakit ni, boleh minta begitu sebab doktor tu hidup lagi. Tapi kalau kita pergi kubur doktor minta, itu masalah. Doktor tu mati dah, kita pergi doktor, tolonglah saya obat ni. Orang apa pelik, dia pergi kubur doktor minta obat apa, pergi klinik lah. Jadi begitu juga dengan orang yang duduk sembah kubur, orang pergi di kubur minta ruh para wali-wali, pergi kubur di Sayyidina Husin di Mesir tu, buat pelajar kita pergi sana, pergi di kubur Imam Syafi'i, tulis lah kertas ni, tulis hajat apa, tulis, ambil kertas tu balut-balut, lempar kat kubur Imam Syafi'i.
So Imam Syafi'i tu minta dengan Allah. Ni pelajar-pelajar kita hak pergi Mesir ni, bukan semualah yang ada basic agama dah, tapi hak bawa tu syirik pada Allah Ta'ala, hak bawa tu tak reti. Jadi gitu, bahaya tuan-tuan. Orang kata mengaji, mana mengaji Mesir, mengaji Mesir. Ada hak mengaji sungguh, ada, bukan semua begitu. Tapi tengok atas apa yang bawa tu, sekolah mana hak bawa tu. Melawak kubur Imam Syafi'i ni cerita betul. Ada budak tu seorang mari beritahu, dia kata teruk ustaz, dia mengaji sunnah dah sini ni, teruk ustaz, dia kata saya tengok sendiri, dia kata ambil kertas, tulis, nak periksa, nak apa nak tulis. Imam Syafi'i tolonglah lepas kubur Imam Syafi'i. Ni orang panggil perbuatan yang tak betul dengan agama. Sebab Imam Syafi'i itu mati dah. Kalau dia hidup lagi boleh nak minta doa, siapa saja boleh, asalkan dia hidup. Dengan syarat kita minta dah, kita pergi kat dia, tolong doakan saya. Tak apa. Dari 3 perkara ni boleh tawassul, dia panggil. Hak lain jangan. Zalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itu keterangan mengenai hari kiamat tetap akan berlaku. Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita bahawa hari kiamat ni tetap akan berlaku. Mu setuju ke tak setuju ke manusia, aku nak buat. Itu makna dia. Nada dia begitu. Mu nak setuju ke tak mu setuju, wahai manusia, mu punya pasal. Tapi aku nak buat. Cakap lagu ni bos dia cakap lagu tu. Bos kata saya nak buat begini. Pekerja kata, tak mau, tak boleh. Sebab apa? Aku bos. Aku nak buat lagu mana, aku buat. Kalau mu tak mau berasa tak mau buat, aku suruh ni, mu jangan kerja dengan aku. Tuhan apa? Hei manusia, aku nak buat begini. Kalau mu rasa tak mau buat apa yang aku suruh ni, aku masuk neraka. Peduli apa aku? Cakap lagu ni orang Kelantan kata jenis orang gedebe. Gedebe tu apa? Jenis orang samsing. Orang lelaki-lelaki tak boleh bercakap lagu ni. Orang lelaki-lelaki tak boleh bercakap gini ni. Hanya yang berkuasa. Aku nak buat begitu. Dan ini adalah perkara yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang mahukan kebaikan untuk dirinya, dia hendaklah mengambil jalan kembali kepada Tuhan. Jalan kembali kepada Tuhan ni bila? Atas muka dunia. Ingat, kalau tak mahu kena tanya banyak kepada aku, kalau tak mahu soal banyak, tak mahu menyesal di hari akhirat ni, mu kena ambil jalan untuk balik kepada aku atas muka dunia lagi. Boleh nampak tak? Akhirat tak ada jalan dah. Akhirat waktu untuk dihukum. Dunia waktu untuk ambil jalan. Jalan kat mana kita nak pergi? 2 jalan je atas muka dunia, tak banyak. Imma syakira wa imma kafura. Nak jadi orang bersyukur ke ataupun nak jadi orang kufur. Pilih. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami memberi amaran kepada kamu azab yang dekat. Allah tekan bahawa Nabi SAW suruh beri peringatan. Tetapi Allah menekankan bahawa bukan Nabi SAW beri peringatan. Nabi SAW bukan dia yang beri peringatan. Aku sendiri, kata Allah. Maka benda tu benda penting lah. Nabi cuma sampaikan sahaja. Mulut Nabi yang sebut perkataannya. Tapi hakikatnya aku, wahai manusia, aku nak beri peringatan pada kamu bahawa azab ni dekat. Bila sebut dekat, maka manusia kena buat persiapan. Kita kata hari raya dekat lah ni, kita kata apa yang kita buat? Persiapan. Hak buku tapai yang cari beras puluknya, hak buat tapai tu, hak buat gapo ketupak, cari daun ketupaknya, buat persiapan. Ni akhirat azab aku dekat. Jaga baik-baik. Mungkin buat persiapan untuk jauh daripada akhirat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu hari seorang melihat apa yang dihantar di hadapan mereka itu. Maksudnya dihantar ke depan tu amalan, sama ada baik ataupun buruk. Hari yang mana dapat keputusan exam. Hari yang mana dapat keputusan, bukan hari yang nak cari jalan, tidak. Yauma yanzul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau aku jadi tanah. Maknanya apa? Hari itu orang kafir menyesal. Allah dah kata kalau tak jadi manusia, jadi tanah, orang pijak, orang ludah pun tak apalah.
Sebab apa dia kata begitu? Sebab azab neraka dia tengok dulu. Azab neraka tu, kita pun ada perkataan tu kadang-kadang orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Bila dia ada masalah dia kata, baik jadi lembu, dia kata. Dia rasa diri tu baik jadi lembu. Masa dia buat tu dia tak fikir. Bila terjadi dah dia putus asa dia kata, baik jadi lembu. La ilaha illallah, jadi lembu. Mula-mula jadi orang. Nah, padahal manusia ni yang paling baik. Dia kata baik jadi jahat. Ada manusia cakap gitu. Aku buat baik kat hang pun tak guna juga, baik aku jadi jahat. Tu orang yang tak pandai bercakap. Mana ada baik jadi jahat tu jahat tu jahat. Baik tu baik. Jahat ni jahat lah. Dia boleh kata lebih baik jadi jahat. Macam mana boleh kata begitu? Tak betul kata begitu. Sebab Allah Ta'ala jadikan manusia ni penuh dengan kebaikan. Tak, manusia kena jadi baik. Wallahu Ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung surah seterusnya di kuliah kita yang akan datang. Saya nak umum kuliah kita ni, kita rehat 2 hari. Esok dengan lusa. Sebab saya nak pergi ke ada satu tempat. Bukan dalam Perlis lah. Kita nak keluar Perlis sikit. Bukan balik Kelantan. Kalau balik Kelantan tak boleh mari dah. Dia kena swab dah, apa dah, macam-macam malah saya. Jadi kita rehat 2 hari. Saya mesej ke Ustaz Lutfi tadi, suruh dia ganti 2 hari tu, tapi dia tak jawab lagi. Dia tak jawab lagi. Jadi insya-Allah lah kalau dia jawab, kita bagi tahu dalam grup insya-Allah. Ustaz Lutfi merupakan tenaga pengajar sini, imam Masjid Santan. Masjid Santan tu lah. Jadi dia insya-Allah lah saya cuba untuk dia suruh ganti 2 hari tu, sebab kita nak bagi ada selalu. Nak bagi ada, kita tak mau bagi miss. Jadi saya 2 hari tu saya tak ada. Esok dengan lusa. Hari seterusnya tu ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.